menuju Allah, menuju kepada cahaya. Sumber cahaya kita ialah Allah. Jadi bila kita pergi kepada cahaya, sumbernya ialah Allah, maka kita sedang meninggalkan kegelapan. Allahu Akbar. Saya nak tanya, bila kita jalan menuju cahaya, ada bayang-bayang tak? Dan bayang-bayang kita tu ada cahaya tak? Bayang-bayang kita gelap kan? Dan pernah dengar tak? Dunia itu ibarat bayang-bayang. Bila kita jalan menuju cahaya, okay, jalan kepada Allah, menuju Allah. Kita benamkan nafsu kita, kita kalahkan nafsu kita, kita tak nak dengar cakap nafsu kita. Yang nak seronok je tu, kita lawan. Sedap tidur, kita bangun malam. Sedap makan, kita puasa. Sayang harta, kita zakat, kita infak, kita lawan. Sebab kita dah belajar Al-Quran. Kita sedang menuju cahaya, iaitu Allah An-Nur. Maka, dunia, bayang-bayang, dia tidak ada pilihan untuk mesti ikut kita. So, bila kita tinggalkan dunia, kita menuju akhirat, dunia datang terhegeh-hegeh pada kita. Bila kita kejar akhirat, dunia ikut. Tapi bila kita pusing, ni sumber cahaya ni kita pusing, kita pergi ke belakang. Apa jadi? Kita menuju kegelapan. Dan tak mungkin kita boleh kejar bayang-bayang. Siapa pernah dapat? Dia kejar bayang-bayang, dia dapat bayang-bayang dia. Faham ni? Kenapa mengeluar dengan ingat Allah? Dapat rahmat kasih sayang Allah. Dapat doa daripada malaikat. Keluar daripada kegelapan. Menuju kepada cahaya. Allahu Akbar. Sebab tu bila kita menuju kepada Allah An-Nur, kita jalan ke depan, kita tinggalkan dunia. Okay? Allah akan bagi kita dunia bagi orang yang beriman. Tetapi kita tahu macam mana nak handle harta. Kita tahu macam nak handle anak-anak. Kita akan tahu sebab kita dah belajar, kita menuju cahaya. Sebab tu bila kita menuju Allah, kita menuju sampai ke akhirat, kita akan menerima insya-Allah kitab amalan dari depan. Dari tangan kanan dan dari depan. Jika kita membelakangkan akhirat, kita membelakangkan Allah, kita pusing balik kerja dunia, kita menuju kegelapan dan menerima kitab amalan dari belakang. Nak yang mana? Nak yang mana? Sekarang buat pilihan. Sebab kita masih kat dalam dunia. Pindah je alam barzah, dah tak boleh buat pilihan. Okey? Boleh? Sekarang ni siapa suka gelap? Antara gelap dengan terang, kita suka yang mana? Kita suka yang terang. Sebab terang lebih nampak bahaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, kita akan banyak jumpa ayat Quran. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Kita nak sangat cahaya tu. Kita nak jalan menuju cahaya tu. Supaya kita dapat kitab amalan kita dengan tangan, dengan kanan dan dari hadapan. Oh. Penting untuk kita faham dan kita bersungguh-sungguh masuk kelas-kelas Quran, kelas-kelas akhirat. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kita tak nak terperangkap dalam kegelapan. Sebab kita sangat perlukan cahaya. Kita sangat perlukan cahaya. Allahu Akbar. Okay? Wa kana, dan adalah. Wa kana bil mu'minina rahim. Dan adalah dia sentiasa. So kita banyak ingat Allah. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Pagi dan petang. Okay, maknanya all the time. Kita ingat Allah. Maka kita dapat rahmat, kasih sayang Allah yang melimpah-limpah. Kita dapat doa daripada malaikat. Kita keluar daripada kegelapan menuju cahaya. Jalan kita semakin terang dan semakin terang dan semakin terang. Dan bila kita ada cahaya, kita mampu menerangi orang lain.
Okay, kita mampu mengajak orang lain bersama dengan kita, terutamanya orang-orang yang kita sayang. Okay, yang kita cintai kat dunia ni. Okay, subhanallah, melimpah-limpah rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Bil mu'minina. Perhatikan, subhanallah. Bila kita belajar Quran, sekaligus kita sikit-sikitlah kita belajar bahasa Arab. Okay, kita perhatikan tadi. Ini ialah, hilang lagi. Okay, tengok dekat Quran ayat 41 tu, amanu. Amanu. Betul? Ya ayyuhallazina amanu. Tapi bila dekat ayat 43, dia dah tukar status. Mu'minina. Amanu, orang yang telah mengaku dirinya beriman. Tapi imannya turun naik. Imannya rapuh. Imannya belum teguh. Imannya tak kukuh. Tapi bila dia ikut perintah Allah, dia ingat Allah sebanyak-banyaknya, dia dapat rahmat kasih sayang Allah, dia dapat doa daripada malaikat, dia keluar daripada kegelapan, maka status dia dah berubah kepada mukminin. Apa maksud mukminin? Maknanya iman tu dah jadi sifat. Dah jadi akhlak. Contoh, adakah sama memandu dengan pemandu? Sama tak? Saya memandu sendiri ke Darul Zahra. Adakah kerja saya sebagai pemandu? Bukan. Saya memandu bila saya nak keluar. Saya nak sampai, betul? Tapi kalau saya kata, oh dia tu seorang pemandu. Maknanya apa? Kerja dia memang dia cari makan dengan jadi pemandu. So, amanu, dia baru beriman. Kalau dah mukminin, dia dah jadi orang-orang yang beriman yang memang dah jadi perangai, dah melekat, dah jadi sifat, dah jadi akhlak. Faham Boleh tak faham maksud saya? Maknanya daripada amanu, status amanu ayat 41, bila kita buat perintah Allah ni, Allah akan naikkan. Ingat tadi, bila perintah untuk apa? Level up. Naikkan iman kita, darjat kita. Sekarang daripada amanu, yang iman dia tu, tumbang ambing tu, akan jadi orang apa ni? Orang-orang yang benar iman dia. Sebab apa? Sebab dia ingat Allah sebanyak-banyaknya. Dan perhatikan, subhanallah, ada huruf ba. Apa makna ba? Dengan. Sebab itulah kita belajar basmalah, bismillah, ada huruf ba. Sebab itulah bila kita zikir, kalau kita tak daya, kita tak larat, kita tak kuat, kita tak mampu, kita sebut apa? La haula wala quwwata illa billah. Billah ada ba. Ba tu ialah bersama dengan Allah. Makanya bil mu'minina, kata ulama, seperti dah melekat dengan Allah dan tidak akan terpisah. Subhanallah. Sekarang kita rasa semangat tak nak ingat Allah banyak-banyak? Sepertinya Allah tak akan tinggalkan kita. Allah akan pandu kita supaya kita makin tegang, makin tegang, makin tegang, makin tegang. Tinggalkan kegelapan. Hati kita semakin mudah, semakin lembut. Anggota badan kita semakin ringan nak beribadah. Boleh? Kalau dulu kita ada kehendak, kita nak bangun malam, kita nak faham Quran. Tapi, dia punya tapi tu punya panjang. Tapi, dah set 4 alarm dah. Tapi, tak boleh juga. Bangun. Pergi toilet, lepas tu dia masuk balik sarang. Sarang selimut dia tu lah. Dia bukan tahajud, dia takajud je. Faham tak ni? Kehendak ada tak? Ada. Tapi kekuatan tak ada. Sebab tu bil mu'minina ni dengan Allah. Maknanya Allah bersama dia. Dia ada kehendak. Allah bagi dia daya, kekuatan. Subhanallah. Sebab tu bila kita baca Quran, bila kita belajar, masuk kelas, cara kita tengok ayat Quran dah tak sama. Segala huruf, segala baris, segala apa kita nak tengok. Betul? Betul? Masya Allah. Okey, mungkin ada yang kurang jelas, saya tunjukkan macam ni Allah.
Sekejap Masuk. Okey, maksud saya tadi macam ni. Okey. Ayat 41 tadi, dia amanu. Nampak? Amanu. Sekarang ni, tengok dekat ayat 43, dia buat semua perintah Allah. Apa jadi dekat dia? Dia jadi mukminin. Itu yang namakan level up. Daripada amanu, imannya senang goyang. Okey? Allah datangkan perintah. Nampak tak betapa Allah tak nak kita jauh dari dia? Allah kalau sayang, Allah memang sayang kat kita. Tapi sebab kita dah beriman, Allah takkan biarkan kita. Dan nampak macam nak tergolek, itu je Allah panggil. Wahai orang yang beriman, ingatlah aku sebanyak-banyaknya. Pagi dan bertasbihlah, pagi dan petang. Okey, apa dapat? Dapat apa? Aku berikan kau limpahan kasih sayang melimpah-limpah. Malaikat pun mendoakan kau. Dan kau keluar daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Dan kau punya level dah naik. Daripada amanu kepada mukminin. Dan ada huruf ba. Bila ada huruf ba, melekat bersama. Al-ilsaq, nama ba ni dalam bahasa Arab ada lebih 14 jenis. Ba kalau macam ni maksudnya dia macam selotip. Selotip, kalau dua ni kita letak selotip, melekat tak? Melekat. So orang mukmin, orang-orang yang beriman yang ingat Allah sebanyak-banyaknya, dia dengan Allah dah macam ada selotip. Ada bak tu, melekat. Tak boleh terpisah. Apa je ingat Allah? Tengok langit ingat Allah. Masuk kunci kereta ingat Allah. Pakai cermin mata ingat Allah. Tengok kucing ingat Allah. Semua. Dia dah macam dah, subhanallah. Boleh? Melekat. Nak tak macam tu? Okay. Dan perhatikan ada rahimah. Ni. Dalam Fatihah kita ada Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman ada Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah sifat Allah yang maha pengasih penyayang. Betapa pengasih dan penyayang Allah, hatta tak menyembah dia pun dia tetap bagi oksigen. Dia tetap bagi matahari, dia tetap bagi hujan. Betul? Ramai tak orang tak menyembah Allah? Ramai, tapi tetap dapat oksigen. Dia masih bernafas. Tetapi Ar-Rahim, bila Rahim, dia adalah perbuatan Allah dan hanya untuk orang-orang yang beriman. Iaitu syurga, anugerah syurga hanyalah untuk hamba-hambanya yang beriman. Kalau Rahman, sifat pengasih penyayang Allah, semua boleh dapat. Tak kira dia beriman atau dia tak beriman. Tapi kalau dah Rahim, maksudnya apa? Hanya untuk orang-orang yang beriman. Iaitu syurga hanya untuk orang-orang yang beriman. Faham Subhanallah. Ini secara ringkas. Secara ringkas. Apa yang dimaksudkan daripada surah Al-Ahzab ayat 41, 42, 43. Okay. So, apa-apa saja kita nak amal, pastikan ada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Boleh? Sekarang ni dah tahu dah apa hukum berzikir? Ingat Allah, zikrullah. Apa hukumnya? Wajib. Apa dalilnya? Surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayat 41, 42, 43 sebagai dalil, sebagai cara, sebagai faedah kesan daripada zikrullah tu. Okey, boleh? Allahu Akbar. Kalau orang cakap-cakap orang, okey, kita mungkin termotivasi tapi dia tak kekal. Okey, dia tak kekal lama. Makanya kita buat, lepas tu lama tinggal. Lupa. Tapi kalau dah tahu amalan itu ialah daripada Al-Quran, maksudnya ada perintah Allah dalam Al-Quran, insya-Allah ilmu yang sahih, kita tak akan lupa. Once kita faham, okey, kalau kita terlupa pun kita akan ingat. Macam terbayang ayat tu. Wahai orang, aku kan kata aku beriman. Mana boleh? Ni perintah Allah. Dia akan ingatkan kita. Kita sekarang ni nak dah tadabbur ayat ni sikit secara ringkas. Kita nak simpan dalam ni lub kita supaya dia lah akan jadi hakim dalam kita. Okey, ayat-ayat Quran kita simpan data dia dalam hati kita yang paling dalam lapisan lub. Itulah ulul albab.
Jadi Al-Quran sebagai apa? Hakim kita. Semua orang baca Yasin kan? Yasin wal Qur'anil Hakim. Quran jadi hakim kita. Quran yang akan bagi tahu keputusan apa kita nak ikut. Nak buat A ke nak buat B. Okay? Nak ingat Allah ke nak lupakan Allah. So, Al-Quran dalam hati kita dia akan jadi hakim. Kau ingat surah Al-Ahzab ayat 41. Dia akan keluar. Kita kalau tak ada duit dalam bank, cucuk duit kat mesin ATM, keluar tak duit? Keluar tak? Tak. Kalau kita isi ayat ni dalam ni, bila kita terlupa, kita boleh withdraw, kita boleh keluarkan. Sebab apa? Ada data dalam ni. Faham? Sebab tu kena tadabbur Quran, bukan sekadar kejar khatam. Sebab kalau sekadar baca khatam tapi tak faham, dia tak boleh keluar. Ketika kita perlukan ayat tu, dia tak keluar. Dia tak akan jadi hakim kita. Sukar nak jadi hakim kita. Faham? Sekarang faham apa maksud wal Qur'anil Hakim? Faham dah? Lagi banyak ayat-ayat Quran kita letak dalam ni sebab kita dah faham. Maka ketika kita nak buat pilihan-pilihan dalam hidup, dia akan keluar. Dia akan ingatkan kita. Sebab Quran yang jadi hakim. Bukan lagi kata-kata orang. Bukan sikit-sikit. Kalau dia ni lah nak tanya. Dia nak tanya. Tak. Terbaik sumber rujukan kita apa? Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah kata-kata pencipta kita. Dan hanya dia yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Hanya dia yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Kalau ikut pendapat orang, kita tanya A, dia jawab macam ni. Kita tanya B, dia jawab macam ni. Silap hari bulan, apa yang kita curah dekat dia, dia pergi cerita ke orang lain, dia pergi sebarkan, dia pergi viralkan. Betul? Allahu Akbar. Okay, subhanallah, saya harap dengan pegang dalil ni, surah ke-33, ayat 41, 42, 43 menjadi hakim untuk kita lepas ni supaya tidak meninggalkan zikir pagi petang. Okay, zikir pagi petang. InsyaAllah. Okay. Dan pentingnya zikir pagi petang ni, kalau kita perhatikan, saya tahu semua dah amal dah. Cuma mungkin istiqamah tak istiqamah, betul? Zikir pagi petang ni ibarat kita renew keimanan kita. Perhatikan, dalam zikir pagi petang banyak kalimah La ilaha illallah. Dia adalah kalimah tauhid untuk kita renew keimanan kita. Kita kalau pakai baju tak tukar-tukar, lusuh tak baju tu? So, apatah lagi iman kita. Okay, insyaAllah. Allah Akbar. Subhanallah. Seseorang, kita lah manusia. Setiap daripada kita ni, okay, kalau nak hidup dia dalam kebaikan 24 jam, maka kita awalilah, kita mulailah hari kita juga dengan kebaikan. So kalau dari awal lagi kita mula dengan kebaikan, insya-Allah sepanjang hari kita dalam kebaikan. Okay, subhanallah. Antaranya Nabi mengajarkan kita amalan zikir pagi petang supaya kita memulakan hari kita dengan kebaikan, supaya seluruh hari kita penuh dengan kebaikan, keselamatan, perlindungan. Subhanallah. Dalil banyak sebenarnya, dalil dalam Al-Quran, dalam hadis terlalu banyak tentang kepentingan berzikir. Subhanallah. Satu hari 24 jam, betul? Berapa lama zikir pagi petang? Kalau ikut ni, berapa lama? 10 minit. 10 minit. Kalau tak mahir lagi mungkin 20 minit. Satu hari berapa jam? 24 jam. Baca 10 minit pagi, 10 minit petang, tapi dapat perlindungan 24 jam. Tak nak ke? Faham tak ni? Saya nanti tak sempat lah nak buat sarapan. Boleh tak? Dengan 10 minit kita kurangkan waktu kat dapur, tapi untuk dapat perlindungan 24 jam. Macam mana? Kita kaum wanita, okay, kita selalu rasa apa?
Kalau zikir pagi nanti tak sempat buat breakfast. Betul? 10 minit je. Kalau 10 minit ni boleh boleh jadikan perlindungan kita selama 24 jam, why not? Betul? Allahu Akbar. Dan sebenarnya kalau kita dah mahir, memang 10 minit je. Percayalah. Okay? Allahu Akbar. Mungkin mula-mula kita rasa lama lah. Allahu Akbar. Jadi bilakah waktu zikir pagi? Yang paling afdal, okay, so kita tengok dalil juga. Dalilnya pada surah 50 ayat 39. Muka surat Quran 520. 520. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Okay? Oleh itu bersabarlah wahai Muhammad akan apa yang dikatakan oleh mereka yang menentangmu itu dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu terutama sebelum terbit matahari untuk zikir pagi dan sebelum matahari terbenam iaitu waktu petang. Zikir petang. So waktu yang paling afdal, yang betul-betul memenuhi syariat ialah zikir pagi bila? Selepas masuk fardu subuh, solat subuh. Selepas masuk fardu subuh sampai bila? Sebelum terbit matahari. Maknanya lebih kurang sejam lebih, betul? Okay. Kalau zikir petang, lepas waktu asar sampai sebelum matahari terbenam. Lebih kurang 2 jam. 2 jam lebih. Betul? Betul? Boleh tak spend ataupun tetapkan 10 minit ke 20 minit untuk zikir pagi, zikir petang? Kita yang atur jadual kita. Okay? Kita yang atur masa kita. Allahu Akbar. Sebenarnya, kalau kita betul, nanti kita, hari ni kita tak akan go through setiap satu punya fadilat ni. Kita akan go through setiap satu keistimewaan zikir-zikir tu bila kita tiba kat zikir tu. Tapi sebagai contoh, Sayyidul Istighfar. Siapa yang baca zikir pagi, seandainya dia mati sebelum asar, maksudnya dia zikir dalam keadaan faham, dalam keadaan yakin, dia akan masuk syurga. Dan dia baca zikir petang, dia baca lagi Sayyidul Istighfar, kalau dia mati sebelum besok pagi, dia akan juga masuk syurga. Nampak tak? Kita spend 10 minit. Kalau Sayyidul Istighfar berapa minit? Baca Bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim 3 kali. Berapa minit? Tak sampai seminit. Bayangkan, baca tu je. Yelah, dengan baca tu ataupun baca Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan, tapi boleh jadi ahli syurga. Boleh selamatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada di langit dan di bumi boleh datangkan mudarat. Bayangkan tu maknanya selamat dunia. Baca Sayyidul Istighfar. Selamat akhirat. Allahu Akbar. Nampak tak tu? 24 jam kita dilindungi. Dengan hanya beberapa minit. So kalau tak amal memang rugi. Sangat rugi. Nampak Allahu Akbar. Kalau Bismillahirrahmanirrahim tu pun 3 kali pun kurang seminit 3 kali tu kurang seminit. So janganlah buat alasan lagi, boleh? Allahu Akbar. Okay. So yang terbaik zikir pagi bila? Masuk fardu subuh sampai sebelum terbit matahari. Kalau petang, lepas asar sampai sebelum terbenam matahari. Boleh? Kadang-kadang kau Ustazah, bukan tak nak. Saya dengar tu ada beberapa orang cakap, berkojar Tuhan, tapi hati ni nak ni.
Okay? Dia sebenarnya macam ni. Kadang-kadang biasalah nak pergi kelas kan. Jadinya terpaksalah. Tiba-tiba tengok jam dah pukul 8, dah pukul 9. Aku belum zikir pagi lagi. Ibaratnya macam ni. Nak senang faham. Okay? Perlindungan 24 jam betul. So kalau lagi lambat kita baca. Okay? Kita baca pukul 9 pagi. Maknanya kita dah rugi berapa jam tu. Tak ada perlindungan. Ibarat macam itulah. Faham tak ni? Lagi cepat kita baca zikir pagi, lagi cepat kita punya coverage perlindungan tu. Lagi banyak, lagi luas, lagi lama. Okay? So kalau zikir petang, alamak dah pukul 8 malam, dah maghrib, baru teringat, belum zikir petang. Maksudnya selang masa yang kita tak ingat tu, sebenarnya tak ada perlindungan waktu tu. Alah, semua faham pasal insurans kan? Tak ada insurans lah, lebih kurang macam tu. Boleh? Tak ada medical card ke? Macam tu lebih kurang. So kita kalau faham, kita nak tak keadaan kita tu seperti bukan dalam perlindungan? Tak nak kan? Jadi habis waktu asar, terus buat zikir petang. Zikir lepas solat, lepas tu zikir petang. Faham Bukan, maknanya buat jangan tak buat. Kalau terlupa, tak sempat. Cuma kita faham lah, maknanya dah kurang lah, dah berkurang. Tapi jangan tak buat langsung. Sebab apa? Jangan sampai syaitan gelakkan kita. Padan muka dia. Tak ingat dia. Dia tak ingat kat dia berkurang. Jangan sekali-kali sampai tak buat. Allahu Akbar. Subhanallah. Okey, istimewa zikir pagi petang. Saya nak beritahu secara umum dulu. Okey, apakah istimewa baca Bismillahirrahmanirrahim? Tu bila kita pergi dekat zikir tu sendiri, boleh? Ni saya nak bagi dulu keistimewaan secara umum bila kita buat zikir pagi petang. Okey. Sebab kita manusia, kalau kita tahu apa benefit, apa manfaat kita dapat, sebenarnya kita lebih bersemangat nak buat, kan? Okay, subhanallah. Okay, sebenarnya kalau nak cerita kelebihan zikir, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah lebih 100 tau kepentingan zikir. Okay, so kita go through yang simple, yang maksud saya yang basic. Okay, yang pertama, kalau kita tengok dekat ayat tadi, Surah Al-Ahzab ayat 41, 42, 43 dapat apa tadi? Rahman. So, nombor 1, dapat kasih sayang ataupun dapat rahmat Allah. Siapa kita yang kita boleh hidup tanpa perlu kasih sayang Allah? Siapakah kita sampai kita nak menafikan kita ni tak perlulah kasih sayang Allah? I boleh hidup sendiri. Boleh? Boleh? Saya nak tanya, hari ni berapa kali dah bernafas? Hari ni dah berapa kali nafas? Kalau hari ni pun tak boleh kira, selama hidup ni dah berapa kali dah bernafas? Pernah kira? Tak boleh kira. Tak terkira. Maka kita boleh cakap ke kita tak perlukan Allah? Boleh? Memang tak mungkin. Mustahil kita hidup tanpa kasih sayang Allah. Allahu Akbar. Boleh? Tapi hari ni kalau betul kita nak limpahan tadi, melimpah-limpah kasih sayang Allah, maka apa kita buat? Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Zikrullah. Okay? Bertasbih pagi, petang. Subhanallah. Allahu Rabbi. So, boleh buat poin besar nombor... sekejap. Oh, subhanallah. Okay. Poin besar nombor 1, kelebihan paling besar. Siapa yang berzikir dapat rahmat, kasih sayang Allah. Okay. Subhanallah. Kita namakan ni zikir pagi petang sebab dia memang dikhususkan. Ni namanya zikir khusus. Kalau zikir mutlak, dia boleh buat berapa jumlah, bila-bila masa. Itu zikir mutlak. Tapi kalau zikir khusus macam ni, zikir khusus. Memang Nabi sebut zikir pagi, zikir petang, zikir lepas solat. Contoh, zikir lepas solat ada subhanallah 33 kali. Boleh tak kita nak kurangkan jadi 30? Boleh tak kita nak lebihkan jadi 37? So kalau dah dikhususkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita tak ubah. So lepas solat kita dah buat dah apa yang Nabi tunjukkan kita, dah buat, lepas tu silakan. Lepas tu ialah zikir mutlak. Okay? Zikir mutlak dia tak ada jumlah, dia tak ada masa. Tapi kalau dah ada disebutkan masanya, contoh ni zikir pagi,
Maka buat waktu pagi. Okey, faham ya? Allahu Akbar. Jangan soal-soal lagi sebab dah ada dalil. Just amalkan. Okey? Macam ni tak faham. Soalan bawah. Zikir tu tak kisah apa yang kita zikir ke, janji zikir. Oh, okey. Zikrullah. Zikrullah tu tadi saya cakap zikrullah tu luas. Okey. Sebab tu apa-apa berpandukan ilmu kita belum go zikir yang detail lagi ni. Saya baru bagi secara umum. Kalau zikir pagi seperti yang dah ada dalam ni lah. Kalau zikir lepas solat, kita ada juga zikir lepas solat. Yang dah memang ditentukan oleh Nabi zikir khusus, masa, tempat, jumlah, kita tak boleh ubah. Tapi kalau zikir mutlak, contoh kita dah lepas solat, dah buat semua yang Nabi ajar, tiba-tiba kita nak sambung lagi. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Boleh tak? Boleh. Ada limit? Tak ada limit. Kita nak istighfar waktu boleh tak ada limit? Tak ada limit. Faham eh? Tapi yang dah khusus, yang tu kena buat. Okay? Allahu Akbar. Yang kedua, tadi dapat kasih sayang Allah. Yang kedua ialah dapat kesabaran. Dapat apa? Kesabaran. Satu benda yang kita kena faham betul-betul. Semakin kita beriman, semakin besar ujian. Sekali lagi saya ulang. Semakin kita beriman, semakin besar ujian. Dan ujian itu adalah untuk mengamalkan. Faham eh? Bila kita makin belajar, kadang-kadang kita dengar kan, kita ajak dia, jomlah masuk kelas. Kita apa? Aku bukan tak nak ikut. Nanti kau dah tahu, kena buat. Kau yang tak buat, dosa. Pernah dengar tak ayat tu? Ni yang malas nak tahu ni. Dah wajib buat. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Faham tak ni? Jadi betulkah pemikiran kita? Semakin kita beriman, semakin kita berilmu, kita semakin yakin pada hari akhirat. Kan? Bila kita semakin beriman, maka semakin bertambah berat ujian. Ujiannya apa? Ujiannya untuk beramal. Sebab itulah kita memerlukan pada kesabaran. Sabar yang paling utama ialah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kita diuji untuk ikut ke tidak apa yang Allah perintah. Kita diuji. Bila kita belajar tadi ayat surah Al-Ahzab, ayat 41, 42, 43, Allah kata ingat dia banyak-banyak. Ingat lepas ni tak ada ujian ke? Kita akan diuji macam-macam supaya kita hari ni Allah nak tengok betul tak kita akan lawan hawa nafsu kita, lawan syaitan untuk kita cenderung taat pada perintah Allah. Ingat, syaitan adalah makhluk Allah yang tak pernah putus asa untuk mengheret anak cucu Adam masuk neraka bersama dia. So kita kena lawan. Dia memerlukan ilmu. Okay, subhanallah, Allah Akbar. Apa ujian untuk orang beriman? Ujian untuk mengamalkan. Okay, cuba tengok ayat kat depan tu. Apa ayat kat depan tu? Fasbir. Maka bersabarlah. Oleh itu, bersabarlah. Okay, sabar itu menahan kan? Apa itu sabar? Sabar itu menahan nafsu. Okay, nafsu kita dia suka yang seronok-seronok. So kita nak menahan nafsu kita tu. Percayalah. Jika kita tetap lawan. Ingat tadi, kita kan nak tinggalkan kegelapan. Kita nak menuju cahaya. Betul? Bila nak menuju cahaya, memang dia ada ujian dan rintangan. Okay, maka ubatnya ialah bersabar. So kalau kita terus ingat Allah, Allah akan bagi kita kesabaran. Kesabaran tu apa? Maka yang berat jadi ringan. Yang besar jadi kecil. Yang susah jadi mudah. Betul? Faham tak ni? Kenapa kita kena sabar?
Siapa yang continuous, okay, istiqamah berzikir pagi petang, Allah bagi dia apa tadi benefit kedua ni? Kesabaran. Bila kita dapat kesabaran tu, apa yang kita boleh rasakan ialah selama ni yang kita kata tak sempat, kita rasa susah, Allah akan ringankan. Kita rasa mudah. Bila tak baca zikir pagi petang tu, kita rasa macam, apa benda yang aku rasa tak sedap hati yang terkurang ni? Apalah. Rupanya lah belum zikir pagi ni. Tiap pagi belum zikir. Allah akan bagi kita benda tu. Okey? Boleh? Allahu Akbar. Subhanallah. Allah akan bagi kita mudah untuk mengajak orang bertauhid. Kalau kita tahu dia suka pergi uskun. Uskun tu apa? Ustaz dukun. Sikit-sikit dukun. Sikit-sikit dukun. Kita pun kata, tak boleh macam ni. Bahaya. Semalam kita dah sebut pasal syirik kan? Okay? So, Allah akan ringankan lidah kita selama ni. Bukan tak nak cakap, tapi kenapa susah sangat lidah aku ni? Berat je nak sampaikan, nak nasihat. Allah akan mudahkan. Jadi, lazimilah, istiqamahlah, zikir pagi petang supaya apa? Bila kita nak mencegah kemungkaran, Allah ringankan. Betul? Allah ringankan untuk kita cegah kemungkaran. Subhanallah. Sebenarnya, kalau kita tengok ayat 39 ni, Allah sedang memujuk Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Nabi seorang Al-Amin yang paling amanah. Tapi bila Nabi mula berdakwah, Nabi dituduh pendusta, ahli sihir, ahli nujum, penipu. Bayangkan Nabi dituduh seperti itu. Tuduhannya sangat berat. Tapi Allah pujuk Nabi, fasbir. Bersabarlah. Okay? So Allah tengah pujuk Nabi. Jadi berat tu, tuduhan penipu, pendusta tu adalah tuduhan berat, menjadi ringan bagi Rasulullah SAW. Tidak mematahkan semangat Rasulullah untuk terus berdakwah. Subhanallah. Dan bayangkan, kalau dulu orang fitnah kita, orang kata kita, orang caci kita, engkau bagi aku 5 patah, aku balas kau 500 patah perkataan. Gitu. Itu dulu. Tapi bila dah istiqamah zikir pagi petang, dapat hidayah, dapat taufik zikir pagi petang, kita diam je. So, kita dah masuk dah ayat Quran, kita dah masuk dah. Ni kan, fasbir, bersabarlah. Nabi kena lagi teruk. Nabi kata, tahan marah, diam. Diam lebih baik, diam. Orang pun jadi pelik. Kalau dulu dah up dah status, tak sampai 5 saat dah up status social media. Apa berlaku dekat diri dia. Sedunia, dia nak sedunia tahu. Dia nak sedunia sokong dia. Okay? Tapi bila belajar Quran, belajar hadis, istiqamah zikir pagi petang, Allah bagi apa nombor 2 ni? Kesabaran. Semua jadi pelik. Yang mencaci memfitnah, no respon at all. Dia tunggu respon kita. Tapi kita memilih untuk diam. Diam kita adalah diam yang berpahala. Diam kita selamatkan kita dunia akhirat. Tapi kalau dulu tak istiqamah zikir pagi petang, susahnya kita nak sabar. Macam peluru berpandu kita bagi. Betul? Tak cukup setan akan balas lagi. Tak cukup kau ungkit yang 5 tahun lepas tu. Ungkit lagi, putus saudara dan sebagainya. Allahu Akbar. Asalnya masalah dia tak pulang senduk je. Tapi lepas tu dia punya ungkit. Okay? So, bila kita istiqamah zikir pagi petang, kita dapat apa? Sabar. Okay? Ingat kisah Nabi. Kita tahu kisah Nabi, kita insyaAllah mampu bersabar insyaAllah. Allahu Akbar. Apa dia? Diam lebih baik. Bukan mengadu dekat social media. Kita kena contoh pada Nabi Yusuf. Okey, cuba buka surah 12. Surah Yusuf. Ayat 86. Nabi Yusuf ketika dia sangatlah pilu dan sedihnya, apa Nabi Yusuf buat? Dia mengadu kat siapa? Muka surat 245. Muka surat 245. Surah ke-12. Qala innama ashku
tartib wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Yaqub, ayahanda kepada Nabi Yusuf alaihi salam, sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesusahan dan duka citaku kepada Allah. Dan aku mengetahui dengan perantara wahyu dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Seorang ayah tak sedih ke kalau anak dia yang paling dia sayang hilang? Tak cukup Nabi Yusuf, sekarang Bunyamin pula. Tapi dia pergi up status. Dia hanya mengadukan kesusahan dan duka citaku kepada Allah. So kita contohi Nabi Yaqub. Ni, sujud. Dia punya jarak jalan keluar tu seperti antara lutut dengan dahi. Begitu Allah akan bagi kita kekuatan untuk menghadapi masalah kita. Okay? Mengadulah kepada Allah, bukan mengadu kepada makhluk. Allahu Akbar. Kita tumpahkan. Kita nak mengadu tadi kan? Kita tumpahkan aduan kita itu dengan bersujud kepada Allah. Mengadulah kepada Allah seperti Nabi Yaqub. Allahu Akbar. Ingat sikit-sikit jangan nak update status. Lebih baik tukar kepada zikrullah. Buka Quran, baca, tadabbur ataupun solat ataupun zikir. Boleh? Tukar. Daripada marah-marah, kita tukar kepada lebih baik diam. Lebih baik diam. Okay? Okay, yang ketiga, fadilat yang besar, keistimewaan zikir pagi petang. Satu tadi dapat rahmat Allah, yang kedua dapat kesabaran, yang ketiga zikir pagi petang adalah amalan yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay. Hadis riwayat Abu Daud. Saya ada share kat grup kan. Okay. Keutamaan zikir pagi. Aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah dari mulai salat subuh sampai terbit matahari. Lebih aku cintai, lebih aku sukai dari memerdekakan 4 orang hamba dari anak Ismail. Saya nak tanya, untuk bebaskan seorang hamba abdi, mahal ke tidak? Mahal. Perlukan harta yang banyak. Dan bukan satu. Hadis ni berapa orang hamba? 4. Dan hamba tu seandainya keturunan Ismail, maknanya nasab keturunan yang mulia. Berapa mahal ni? Kalau seorang pun dah mahal, ini kan 4 orang. 4 orang pula kalau keturunan nasab Ismail, bayangkan berapa harganya. Tapi Rasulullah kata apa? Duduk bersama orang yang berzikir pagi daripada masuk solat subuh, selepas solat subuh sampai terbit matahari, lebih aku cintai. So kita cinta Rasul? Kita cinta Rasulullah? Hari ini perlu dibuktikan. Buktikan dengan apa? Apa yang Rasul cinta, kita kena sama cinta. Sama buat. Sama ikut. Apa yang Allah murka, apa yang Rasulullah murka, kita pun tinggalkan. Itu baru betul mencintai. Boleh? So, kalau kita istiqamah zikir pagi petang, keistimewaannya ialah kita dapat melakukan amalan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau betul cinta Rasul, kalau betul kita nak syafaat Rasulullah setelah mendapat izin Allah, kalau betul kita nak bertemu Rasulullah di telaga Rasulullah, kalau betul kita nak berkumpul dengan Rasulullah, maka kita buatlah apa yang Allah dan Rasulnya cinta. Tapi mesti berpandukan dalil yang sahih. Dalil yang sahih. Jangan ikut-ikut orang. Okay? Allahu Akbar. Jangan buat yang Nabi tak cinta, yang Nabi tak buat.
Jangan buat. Kalau betul cinta Rasul, ikut apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah jumpa seorang tu, dia nak menghafal zikir pagi petang, dia ada satu buku latihan. Okey? Dia dah buat, dia tanda, dia buat, sampai akhirnya dia memang hafal semua zikir pagi petang. Okey, sebenarnya bukan panjang-panjang, pendek-pendek je. Subhanallah. Okey. Dan sebenarnya, ni tambahan Tadi 3 yang besar tu saya cakap, ni tambahan lagi. Apakah beza orang yang berzikir dengan tak berzikir? Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah SWT dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan jadi kita ni jangan sampai memang berjalan. Memang boleh ketawa, boleh bercakap, tapi rupanya seperti mayat hidup. Itu bezanya orang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Apa lagi faedah berzikir ialah saya sebut sekali lalu orang yang istiqamah zikir pagi petang adalah orang yang mencari redha Allah. Okey? Nak redha Allah, tadi rahmat ni redha Allah. Seterusnya, orang yang istiqamah zikir pagi petang akan ditambahkan kekuatan iman. Tadi kita tengok kan surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43. Seruan untuk orang-orang yang beriman. Yang seterusnya entah keberapa tambah kan. Okey, istiqamah zikir pagi petang akan bertambah hubungan dengan Allah. Okey, berterusan hubungan kita dengan Allah. Kalau kita boleh tengok dalil ialah surah Al-Baqarah ayat 152. Quran muka surat 23. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Oleh itu ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Okay? Subhanallah. Fazkuruni, ingatlah aku kata Allah dan aku ingat kepadamu. Ada seorang dia kata apa? Aku tahu Allah mengingati aku. So kawan dia tanya, macam mana kau tahu Allah sedang ingat kau? Sebab bila kita ingat Allah, tandanya apa? Allah sedang mengingat kita. So kalau kita mampu untuk zikrullah, sebenarnya Allah sedang mengingat kita. So Allah gerakkan kita untuk ingat dia. Subhanallah. Okay? Jadi orang istiqamah zikir pagi petang sebenarnya hubungan dia dengan Allah berterusan. Kan nak tanya, kita nak tak Allah ingat kat kita? Maka ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Allahu Akbar. Seterusnya ialah Allah menyebut nama kita. Jika kita banyak menyebut nama Allah, kita banyak berzikir dengan Allah, Allah menyebut juga nama kita. Kalau dulu-dulu kita kecil-kecil, kalau nama kita dipanggil naik pentas, bangga tak? Kalau nama kita keluar kat radio? Kalau keluar kat TV? Bangga tak? Kalau viral? Bangga tak? Bangga kan? Ini Allah sebut nama kita di depan malaikatnya. Allahu Akbar. Okay, seterusnya. Siapa yang zikir pagi petang dijaga oleh Allah dari jin, syaitan, manusia dan makhluk-makhluk yang mendatangkan, makhluk halus ke, makhluk besar ke, kita dapat dijaga oleh Allah. Subhanallah. Maknanya dunia kita terjaga. Sebab tu kata Al-Imam Ibn Qayyim, siapa yang istiqamah zikir pagi petang, seperti dia ada perisai baju besi. Lagi dia istiqamah, lagi tebal baju besi dia. So kalau ada orang panah kat dia, panah tu melantun balik pada orang yang memanah tu.
Okey, subhanallah. Siapa yang istiqamah zikir pagi petang, dia duduk di bawah jagaan Allah. Okey, kawalan Allah. Subhanallah. Seterusnya mendapat penghapusan dosa, dapat maghfirah. Lagi bertambah kebajikan. Bertambah. Kita suka tak kalau aset kita bertambah? Suka kan? Pahala bertambah, suka tak? Lagilah suka kan? Jadi amalkan zikir pagi petang. Subhanallah, dapat syurga dengan limpah kurnia Allah. Contoh macam tadi itulah Sayyidul Istighfar. Kemudian Allah jaga diri kita daripada duka cita, daripada huru hara, sedih. Okay? Sebab apa? Sebab apa dia tak sedih? Sebab dia tahu Allah sentiasa bersama dia. Innallaha ma'as sabirin. Allah tak pernah tinggalkan orang-orang yang bersabar. Seterusnya ialah dikurniakan hati yang tenang dan dada yang cerah. Tadi surah Ar-Ra'd 28. Okey, seterusnya dipagari dari was-was syaitan. Dipagari dari was-was syaitan. Syaitan tak dekat kat kita pun. Okey. Sebab tu kita ada apa? Ayat kursi, kita ada 3 kul kan? Okey, lepas tu terjaga dari hasad ataupun dengki orang lain pada kita. Okey, apa lagi? Tubuh sihat, kita ada Allahumma afini fi badani. Tu kan? So jasad fizikal kita sihat. So itu adalah terapi sebenarnya. Baca doa dalam zikir pagi petang tu ada Allahumma afini fi badani, wa afini fi sam'i, wa afini fi basari, itu adalah terapi. So kalau kita yang lutut dah longgar ni, yang dah tak larat nak lompat-lompat tu, janganlah tak baca Allahumma afini. Boleh? Ni yang melompat-lompat tu yang dikejar. Doa Allah ma'afini tak baca. Boleh? Okay. Subhanallah. Maknanya nak beritahu dalam zikir pagi petang tu komplit sebenarnya. Okay. Lagi murah rezeki. Semua orang suka ni kan. Boleh bayar hutang. Alhamdulillah. Jangan tinggalkan. Okay. Dan rumah kita dilindungi, tak dikacau oleh makhluk-makhluk halus, syaitan dan sebagainya. So ni semua memang perlindungan. Sebab tu namanya perisai baju besi, sebab dia adalah perlindungan. Dan ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal yang kita baca sebelum kita bagi salam. Apa dia? Sebab kita tak mampu, kita sangat lemah untuk mampu untuk ingat Allah. Tambahan pula dengan ilmu yang sikit, tambah pula dengan godaan syaitan, tambah pula dengan nafsu yang tak pernah puas. Okey, maka Rasulullah mengajarkan kita minta pertolongan Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Nombor 1 ialah zikir. Iaitu ingat Allah. Bantu, tolonglah ya Allah, bantu aku untuk ingat kau. Maknanya itu hak Allah. Hak Allah yang mesti kita tunaikan ialah ingat dia sebanyak-banyaknya. Allahumma a'inni ala zikrika. Kalau kita ingat Allah, kita sedar mata boleh melihat sebab Allah yang bagi. Telinga boleh mendengar sebab Allah yang bagi dia mendengar. Ada orang ada mata tapi tak boleh melihat, dia buta. Ada orang ada telinga tapi dia pekak. So Allah tak bagi dia melihat. Kita ada. Kita ada kaki, kaki boleh bergerak. So semakin kita ingat nikmat semua ni daripada Allah, maka kita akan jadi hamba yang semakin bersyukur. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika. Dan syukur itu ialah ketaatan. Betapa kita syukur mata kita ni boleh melihat, maka kita nak tengok Al-Quran. Kita nak tafakur alam. Allahu Akbar. The way kita tengok langit sudah tidak sama lagi. Seperti sebelum kita tadabbur Quran, kita tengok langit macam biasa je. Tak ada istimewa pun langit tu. Tapi bila kita dah tadabbur Al-Quran, kita belajar Asma'ul Husna, setiap kali kita tengok langit, kita akan rasa sayu. Sayu sebab apa? Ya Allah, sungguh kau maha hebat. Kita tiap-tiap Jumaat baca Kahfi kan? Betul? Kat mana yang Allah kata, kau sangka kisah pemuda Kahfi tu je ke yang hebat? Ingat ayat berapa? Tujuh, 8. Okay. Saya buka.
Lepas tu surah-surah yang biasa kita kena baca, Nabi suruh baca, ada rutin dia, jangan tak tadabbur. Ayat 9. Kita belajar kan surah Al-Balad kan hari tu. Kalau ada hasib maknanya apa? Sangkaan yang salah. Contoh, ni contoh. Surah Al-Kahfi ayat 9. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba? Adakah engkau menyangka, wahai Muhammad, bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu sahaja menunjukkan antara tanda-tanda yang membuktikan kewasan kami? So, cuba tengok ayat sebelum. Allah cerita tentang apa? Allah lebih dulu pada ayat 7, Allah kata apa? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Okay. Allah kata, sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya dan kami tak menguji mereka siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya. Ketika waktu malam, kita tengok langit, ada bintang. Kita akan merenung langit tu. Sungguh ya Allah, bintang ni tak ada tali yang pegang. Bulan ni satu, boleh dilihat oleh seluruh manusia di dunia. Ya Allah, kita akan semakin, ya Allah, bulan yang sama dilihat oleh seluruh dunia. Bulan ini jauh dari kami, ya Allah. Tapi kerana aku mengenalmu, dengan melihat bulan, semoga aku semakin dekat dengan kau. Dan kita dapat melihat bulan. Kita dapat melihat wajah Allah nanti seperti mana kita melihat bulan ketika kita di bumi. Kita melihat bulan, bulan yang penuh mengambang, silau tak? Silau tak? Kita boleh tengok cantiknya bulan. Kita boleh tak tengok matahari waktu pukul 12 tengah hari? Tak mampu. Hilang. Sakit. The way kita tengok bulan bintang sudah tidak sama lagi sebelum kita tadabbur. Dan Allah kata, kalau kau rasa hebat sangat tidur 300 tahun, ada yang lebih hebat daripada itu. Yang hari-hari kau boleh tengok. Iaitu langit. Kau kaya ke, kau miskin ke, kau tak ada duit nak pergi melancong pun, kau tengok langit. Kau tak payah susah nak kumpul duit, nak jadi macam orang lain. Kena pergi melancong ke baru betul rumah tangga bahagia? Buat tu jawapan tu. Mesti ada taburan bunga ros ke baru itu tanda kita ni bahagia? Pasangannya sangat bahagia? Tak. Tengok bintang. Tengok bulan. Ya Allah. Sebenarnya indahnya bulan ini, ya Allah. Aku membenarkan hadis Rasulullah SAW. Saya dah share dekat grup. Supaya aku dapat melihat wajahmu, ya Allah. Ya Allah, tolong. Tak sama lagi dah. Sebab Allah kata, itu lebih hebat yang kau tengok hari-hari itu. Lebih hebat. Sebab tu jangan kau sangka kisah pemuda kafir itu saja yang hebat. Dan Allah beritahu kita ayat 8. Terus Allah beritahu kat kita. Dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu punah ranah sebagai tanah yang tandus. Yang kita bangga-banggakan yang kita ada atas muka bumi ni, Allah boleh hancurkan bila tibanya hari kiamat. Semua ni untuk apa? Semua ni Allah jadikan untuk apa? Li tu untuk linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. So selama ni kita tengok siang malam tak ada rasa apa pun. Oh dah siang, oh dah tukar bulan, oh dah tukar tahun. Tapi sekarang setiap pertukaran siang dan malam dia memberi impak yang besar dalam hidup kita. Kalau tidak masa kan Rasulullah nak kita setiap bangun pagi baca Ali Imran bermula ayat 190 sehingga ayat 200. Itu adalah sunnah Rasulullah. Okay. Inna fi khalqis samawati wal ard. Lepas ni kita pandang langit ke, kita pandang ke bawah ke, kita tengok semut ke. Kita akan tengok semut pun kita dah lain dah. Kalau dulu sekejap nak picit kan. Terus nak spray. Tapi kan kita tengok semut, ya Allah. Kalaulah sejauh ni je mata aku boleh memandang. Baru memandang, bukan mencipta, bukan jaga, bukan mengatur, bukan mengurus semut.
Mulut semut pun kita tak nampak. Perut semut lagi kita tak nampak. Macam ni kita nak bagi dia makan? Macam ni kita nak jaga semut tu? Tapi Allah boleh jaga semuanya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kita dah tadabbur juga. Siapakah ulul albab? Sebab tu kita nak istiqamah zikir pagi petang. Sebab kita antara nak jadi ulul albab ialah allazina yazkurunallah, yang sentiasa ingat Allah. Ketika apa? Nak digambarkan betapa sentiasa jadi ingat Allah ketika diri, duduk, baring. Maknanya dalam semua keadaan dia ingat Allah. Faham? Semua keadaan dia ingat Allah. Cukup sekadar itu? Tidak. Ingat Allah wa yatafakkaruna. Dia berfikir setiap kali dia pandang alam semesta, termasuk diri dia sendiri, penciptaan diri dia sendiri. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan apakah doa yang dipanjatkan oleh ulul albab? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satu pun yang kau cipta ini sia-sia, termasuklah sepanjang takdir hidupku. Ramai orang kecil hati kalau orang terlupa tarikh lahir dia. Tapi betapa ramai antara kita lupa hari akhir kita. Dekat kalender semua tulis birthday ni tu. Ada tak dekat kalender tu tulis bila hari kiamat? Bila hari mati kita? Tak ada. Tapi tu yang kita lupa. Yang kita suruh mati-mati ingat ialah tarikh lahir kita. Betul? Ingat, lupakan tarikh lahir, banyakkan ingat hari akhir. Hari akhir kita, terakhir kita kat bumi ni. Subhanallah, kita akan renung. Bila makin kita baca Quran, makin kita baca Quran, sungguh kita kata, Ya Allah, Ya Rasulullah. Benarlah Ya Allah. Benar aku beriman padamu Ya Allah. Benar aku beriman dengan risalah yang Nabi Muhammad bawakan. Okay? Subhanallah, tak ada satu pun yang sia-sia. Kalau selama hari ni kita bersangka buruk dengan Allah, bila lah hidup aku nak macam ni? Bila lah aku nak merasa kaya macam orang lain? Bila lah anak aku? Bila lah suami aku? Bila lah. Takut-takut nanti menjadi sangka buruk kepada Allah. Sebab itu banyak tadi arahan apa? Wasabbihu. Dan bertasbihlah. Apa maksud tasbih? Sucikan Allah. Sebab tadi kita dah sangka buruk dah dengan Allah. Kita sucikan balik sebab apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kenapa aku kahwin dengan dia? Kenapa dia mak aku? Kenapa aku? Macam tu dan sebagainya. Okey? Semua tu tidak sia-sia. Jika kita betul dengan ilmu yang sahih, kita beriman pada qada dan qadar Allah, kita akan nampak apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang yang banyak ingat Allah, yang banyak merenung alam, sedar tentang keagungan kekuasaan Allah, apa yang dia akan ingat? Faqina adzabannar. Yang dia ingat ialah tentang hari akhirat. Dia sangat takut dengan azab Allah. Okey, bagi orang yang di dunia dia lupakan akhirat, bila dia masuk je kubur, semua deria-deria dia jadi lebih tajam. Contoh Subhanallah, itu saya ikut kelas Dr. Soleha. Okey, surah Qaf ayat 20. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fawasaruka al-yawma hadid. Serta dikatakan kepadanya, demi sesungguhnya engkau di dunia dulu berada dalam keadaan lalai tentang hari ini. Maksudnya apa? Masa dia dekat dunia, dia tak berzikir, dia tak ingat akhirat, dia lalai tentang hari akhirat. Maka kami hapuskan kelalaian yang menyelubungi itu, lalu pandanganmu pada hari ini menjadi tajam. Dekat dunia, dia tak ingat akhirat. Tapi bila dah masuk kubur, masuk ke alam akhirat, pandangannya jadi tajam. Kenapa? Ya Allah, betul lah dalam Quran kena kata ada azab kubur. Ya Allah, betul lah Nabi dah ajar kena minta lindung azab kubur. Ya Allah, masa tu dia jadi cerdik. Masa tu jadi kuat ingatan. Tapi sudah tidak berguna lagi. Kalau nak cerdik sekarang dekat dunia.
Bukan dah masuk kubur, cerdik dah tak berguna lagi. Sebab itulah ulul albab yang banyak ingat Allah, yang tafakur alam, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanallah. Kita sucikan Allah. Sebab selama ni kita banyak sangka buruk dengan Allah. Sebab sebenarnya Allah At-Tayyib, Allah Al-Jamil. Okay? Subhanallah. Faqina azabannar. Lindungilah kami azab neraka. Okay, so hari ni dekat dunia banyak zikir. Sebut nama Allah. Tak kenal maka tak cinta pada Allah. Bila tak cinta maka tak ada rindu. Dan renunglah alam ini. Itulah dua jalan untuk kita mengenal pencipta kita. Okay, subhanallah. Kalau balik pada ayat tadi, sikit lagi Penting tak zikrullah. Dan kita nak khususkan lepas ni, setiap Selasa sampai habis zikir, kita bincang zikir pagi petang, baru kita masuk balik Riyadhus Shalihin. Okay, kita akan tadabbur semua. So, inilah yang kita nak jadi. Kita nak jadi apa sekarang ni? Ni. Ulil albab. Macam mana nak buat? Yazkuruna fi'il mudhari'. Sentiasa ingat Allah dan tafakur alam. Dan ingat akhirat. Boleh? So, apa kelebihan zikir pagi petang? Boleh baca juga dekat buku poket kita ni. Okay. Ustaz Abdul Mu'in dan Ustaz Usama, dia dah terangkan dalil-dalil juga. Okay, jangan terus baca zikir pagi petang, baca dah mukadimah dia tu. Okay, ada kata-kata semangat kat situ, ada hadis Nabi dan sebagainya. Allah Akbar. Sekali lagi sebagai penutupnya, untuk ingatkan seperti namanya zikir pagi dan petang. So waktunya bila? Zikir pagi waktunya ini tadi kita tengok surah Qaf ayat 39. Okey, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam untuk zikir petang. So, surah Rum ayat 17, bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari. Okey, ini semua perintah kepada Allah. Surah Al-Ahzab ayat 42 tadi, dan bertasbihlah kepadanya pada saat bukrah, iaitu pagi, dan asil, iaitu waktu petang. So, bukrah maknanya adalah awal hari, iaitu antara subuh sampai terbit matahari. Kita baca doa iftitah kan? Allahu akbaru kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Okey, pagi dan petang. Okey, subhanallah, insya-Allah kita akan sambung lagi minggu hadapan untuk kita mula masuk zikir pagi petang. Saya harap dengan sikitlah perkongsian pada pagi ni, mudah-mudahan membantu kita untuk istiqamah, bersemangat amalkan zikir pagi petang. Dan saya harap sangat-sangat, okey, kita jangan sekadar hadiahkan orang benda ni. Saya tahu dia terlalu murah sehingga kita mampu boleh bagi macam-macam tu je. So, tambahkan sikit lagi, beritahu dia kenapa kita kena zikir pagi petang. Supaya bila dia beramal, kita mudah-mudahan Allah izinkan juga dapat share kat situ, dapat pahala kat situ. Dan bayangkan kalau tiap-tiap hari dia baca dengan faham. Mudah-mudahan itulah dia, bila mati anak Adam, putus semua kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. So, sharekan buku ni dan isi kandungnya. Jangan bagi saja. Mungkin dia tak buka-buka dah lepas tu. Okay? Sekali dia tengok buku ni, seperti pernah kulihat tapi di mana ya? Rupanya ada dalam beg dia. Okay? Bagi dan cakap sikit penjelasannya. Boleh? Sebab tu masuk kelas dulu. Masuk kelas, nanti kita boleh share. Okay? Okay, saya minta ampun dan maaf, salah silap. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk kita menyambung lagi kelas kita. Aku ni qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah.